Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang mata pelajaran GPIM 1022 tugasan 3 iaitu persembahan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Wan Nur Alia, Nurul Dalili, Nurul Ashikin dan Tengku Intan Balkis. Saya Nurul Dalili akan memulakan pembentangan ini. Soalan tugasan yang diberi ialah, maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasarkan kenyataan ayat di atas, anda dikehendaki secara berkumpulan 3 atau 4 orang membincangkan tentang peranan khalifah di atas muka bumi dengan memperjelas bersama dalil-dalil dari Nas Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengenalan peranan khalifah. Seorang Muslim perlulah berperanan sebagai khalifah Allah dengan mengagungkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam rujukan harian. Sebagai contohnya, kita perlulah berusaha untuk memahami tafsiran Al-Quran kerana isi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu perkara terpenting dalam kehidupan seseorang yang beragama Islam yang menginginkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala berkata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'al fiha man yufsid fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lako qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerosakan kepadanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Daripada Surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan itu, wujudnya manusia yang pertama iaitu Adam, bapa kepada manusia. Menurut Al-Quran, Adam adalah manusia pertama dari mana generasi manusia dimulai. Allah mencipta manusia melalui pelbagai generasi sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran, bahawa ada sesuatu generasi di mana manusia belum pernah disebut, yakni belum wujud. Sebagaimana firman Allah, hal atta alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Daripada surah Al-Insan ayat pertama. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep khalifah. Menurut Afzahur dalam bukunya, perkataan khalifah terdiri daripada 3 maksud yang berbeza, iaitu tanggungjawab terhadap kuasa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, seluruh keturunan Nabi Adam AS merupakan khalifah di muka bumi. Yang kedua, ia merujuk kepada orang yang mengetuai kerajaan Allah SWT
dan menggunakan segala kuasa khalifah di bawah syariat yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya. Dalam hubungan ini, hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang dapat dipanggil sebagai khalifah Allah di bumi ini. Dan yang terakhir, juga merujuk kepada penggantian seseorang atau umat yang mempunyai kuasa oleh seseorang atau umat yang lain. Nama saya Wan Nur Alia binti Wah Muhammad Rosli, dan dalam bahagian ini saya akan menerangkan tentang peranan khalifah dari segi individu dan Allah. Peranan khalifah dari segi individu: menjaga maruah diri, bertolak ansur kepada diri sendiri, reda akan ketentuan Allah, menjaga kesihatan, menimba ilmu untuk memajukan diri kita, sentiasa muhasabah diri untuk memperbaiki diri sendiri, melawan hawa nafsu, sentiasa beristiqamah dalam melakukan sesuatu. Kesembilan, mengelakkan daripada melakukan perkara tidak betul. Peranan terhadap diri: tanggungjawab adalah amanah yang dipikul seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugas. Kedua, setiap amanah daripada sekecil-sekecil hingga sebesar-besar akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ayat daripada Al-Quran dari segi individu: khalifah perlulah menuntut ilmu pengetahuan. Surah Al-Ahzab ayat 43. Ini kerana manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan diajar supaya dapat menyebarkan ilmu tersebut kepada khalifah. Seterusnya, dah berkembang dari generasi ke generasi lain. Yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah juga perlulah menjaga dan memelihara diri dari segala perkara yang boleh menimbulkan bahaya dan kesesaraan. Surah Al-Tahrim ayat 6, iaitu dengan menjaga kesihatan fizikal diri dan memakan makanan yang halal dan berkhasiat. Seterusnya, manusia perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Peranan dari segi Allah ada 3. Pertama sekali, menjadi hamba Allah yang mengenali Allah sebagai Tuhan yang Esa dan tunduk patuh serta beribadat kepadanya. Kedua, mengamalkan konsep al-ma'ruf dan nahi munkar. Tugas ini sangat penting untuk dilaksanakan bagi menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Ayat dari Al-Quran dari segi Allah: sebagai Muslim perlulah berperanan sebagai khalifah Allah dengan menyanjungkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam rujukan harian. Sebagai contohnya, kita perlulah berusaha untuk memahami tafsir Al-Quran kerana isi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang penting kepada khalifah dalam kehidupan seseorang Muslim yang ingin kejayaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala: Ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadi khalifah di bumi itu? Orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan bersucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kita juga dapat melihat surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan itu, wujudnya manusia yang pertama iaitu Adam, bapa kepada manusia. Menurut Al-Quran, Adam adalah manusia pertama dari mana generasi manusia dimulai. Allah mencipta manusia mempelbagai generasi sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran bahawa ada suatu generasi di mana manusia belum pernah disebut-sebut, yakni belum wujud.
sebagai firman Allah Ta'ala, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ayat ini daripada Al-Insan ayat 1. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Wan Alia. Baiklah, seterusnya akan membentangkan peranan khalifah terhadap keluarga. Yang pertama, bapa dipertanggungjawabkan sebagai ketua keluarga. Terdapat beberapa tanggungjawab seorang bapa, antaranya yang pertama, memberi bimbingan agama kepada ahli keluarga. Seterusnya, menyediakan keperluan sama ada fizikal ataupun rohani kepada ahli keluarga. Seterusnya, membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah dan mawaddah. Seterusnya, yang ketiga, mengetahui hak dan kewajipan sebagai suami, isteri atau ibu bapa dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Ayat Al-Quran ada menerangkan mengenai peranan khalifah terhadap keluarga, iaitu dalam surah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu yakni kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu yakni isteri, yakni suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Seterusnya, kita pergi kepada peranan khalifah kepada masyarakat. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat pada ayat 10 dan surah Al-Anfal pada ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Seterusnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihkum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah bantahan. Kalau tidak percaya, kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Seterusnya, yang kedua, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Contohnya ialah bergotong royong, membantu jam tetangga dan masyarakat serta yang lain-lain. Firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ma'idah ayat kedua. Auzubillahi minasyaitonir yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat suka hati mengenai syiar-syiar agama Allah, dan mengenai bulan-bulan yang dihormati, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan yakni ke Mekah untuk korban, dan mengenai katalog kalung-kalung binatang hadiah itu, dan mengenai orang-orang yang menunjukkan seterusnya dan ayat seterusnya. Ini menunjukkan firman Allah Ta'ala tentang peranan khalifah terhadap masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Saya Tengku Intan Balkis akan meneruskan perbincangan tentang peranan khalifah kepada alam sekitar. Yang pertama, mentadbir dan memakmurkan alam secara terancang. Yang kedua, menggunakan sumber alam semula jadi secara bijaksana dan efektif. Yang ketiga, memelihara alam daripada pencemaran dengan tidak membuang sampah merata-rata. Dan yang keempat, menggiatkan usaha pemeliharaan alam bagi menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna. Dari segi alam sekitar, manusia sewajarnya menggunakan sumber semula jadi dengan sebaik-baiknya, seperti berbakti kepada tanah sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi hidup manusia. Seterusnya, dengan menyayangi alam sekitar seperti tidak merosakkan alam sekitar agar tidak menimbulkan malapetaka yang dapat membinasakan seseorang manusia itu. Sebagai contoh, pembalakan haram
yang menghasilkan bencana seperti tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Secara konklusinya, manusia diciptakan sebagai khalifah, bukan untuk berkehidupan seperti para malaikat yang bertugas hanya untuk memahasucikan Allah. Akan tetapi, manusia diciptakan supaya hidup di bumi ini dan memangku jawatan sebagai khalifah Allah. Seterusnya, ayat Al-Quran dan hadis berkenaan alam sekitar. Surah Ar-Rum ayat 41 yang membawa maksud telah nampak kerosakan di dalam laut dan di darat disebabkan kerana perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan hadis riwayat At-Tirmizi yang membawa erti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Seterusnya, peranan khalifah terhadap negara. Yang pertama, bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan pentadbiran negara dan juga melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil. Yang kedua, negara menjadi aman dan sejahtera. Yang ketiga, kestabilan politik terjamin dan melancarkan pentadbiran negara. Yang keempat, wujud keharmonian dalam masyarakat. Jadi, seorang khalifah bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan pentadbiran negara dan juga melaksanakan hukum-hukum agama dengan adil. Pelaksanaan hukum tersebut pula mestilah mengikut hukum seperti yang telah terkandung di dalam Al-Quran. Di samping itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan perundangan seperti pelantikan hakim, saksi dan pelaksanaan hukuman mesti dikawal dengan betul. Khalifah juga bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara termasuk mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh dan bertanggungjawab melantik jika perlu menunjukkan jawatan pegawai pentadbiran. Seterusnya merupakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pemimpin kepada negara. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang membawa erti, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan yang kedua, surah Syad ayat 26 yang membawa erti, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan.